Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaimi Sulaiman. Dan saya Zaiful Arifin. Anda dalam Atma Asia Khas. Pemilihan UMNO ya. Dan kita terus saja memperkenalkan tetamu kita pada hari ini. Telah pun sempat berlari dari set di sebelah sana. Selamat datang YB Khairi Jamaluddin. Beliau adalah calon bagi Ketua Pemuda UMNO dan juga Ahli Parlimen Rembau. Saya nak terus saja kepada soalan YB Khairi. Kita lihat pencalonan tiga ni, dan ada tiga calon, ada YB Khairi, kemudian ada Datuk Mukhris dan kemudian Datuk Seri Dr. Kirtoyo. Jadi bagaimana YB Khairi membaca jumlah yang ada sekarang, dan juga bagaimana juga YB melihat lonjakan yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Kirtoyo itu? Apakah maknanya? Bagaimana YB membaca ni? Saya melihat kalau kita tengok dari segi pencalonan yang telah diterima oleh calon-calon ketua pemuda ni, sebagai calon yang paling muda, yang mungkin yang kurang berpengalaman jika dibanding dengan Datuk Mukhris dengan Dr. Kirtoyo, saya puas hati dengan pencalonan yang saya terima 51. Lonjakan sejak akhir ini, Datuk Seri Dr. Kirtoyo ini menggambarkan bahawa beliau adalah seorang ahli politik yang berpengalaman, sebab dia pernah duduk di dalam majlis tinggi dulu. Jadi mesti dia ada ilmu politik yang tinggi jika dibandingkan dengan saya. Tetapi walau bagaimanapun, saya tidak putus asa. Saya melihat tempoh kempen kita masih lagi jauh, dan sekarang ini kita cuba kena yakinkan perwakilan dan bukan hanya melihat kepada pencalonan. Jadi sampai March tu ya. Jadi orang kata kena ada sustain, kena ada stamina, tenaga dan meningkatkan credibility. Jadi apakah strategi terbaik seorang ahli politik dalam jangka masa yang begitu panjang, kerana ini unprecedented katanya. Sebab sebelum ni pun kempen hanya lebih kurang sebulan. Dia kalau dia ibarat kalau kita nak buat larian, dia dah jadi marathon, dia bukan sprint. Jadi apabila kita dah mengubah corak dan juga kaedah larian tersebut, kita pun kena ubah suai diri kita. Maksudnya kita kena tahan stamina kita dari segi pendekatan kita, dari segi bagaimana kita mainkan isu, bagaimana kita jawab isu dan sebagainya, dan kita kena pastikan bahawa kita konsisten dari segi pendirian kita, dari segi sentuhan kita terhadap perwakilan dan sebagainya. Jangan kita buat kerja last minute, jangan kita buat kerja sekarang, lepas tu last minute pun kita dah tak ada stamina lagi. Kita kena pastikan bahawa kita steady. YB, ini soalan dari ahli Facebook saya. Ini soalan baik. Dia kata 3 orang calon ini mempunyai 3 brand yang berbeza-beza. Datuk Mukhrisnya sebegini, YB Khairinya begini, kemudian Datuk Seri Dr. Kirtoyo begini. Jadi bagaimana menyelam perasaan mereka yang akan memilih itu? Apa sebenarnya branding yang mereka mahukan sebenarnya dalam pemuda ni? Saya punya brand tu apa? Okey, cuba cakap apa brandnya agaknya. Kadang-kadang kita tahu, bila kita tak cermin sendiri kita. Brand yang saya bawa, platform yang saya bawa adalah setia kawan. Saya lebih melihat perjuangan ini adalah perjuangan persahabatan, persaudaraan. Kita macam mana kita nak mengurangkan jurang antara pemimpin di peringkat pusat dengan ahli-ahli akar umbi. So saya nak close the gap, pastikan bahawa pemimpin-pemimpin pemuda akar umbi ini rasa bahawa tidak ada gap, tidak ada jurang antara mereka dan juga pemimpin yang ada di atas. Jadi saya lebih suka turun ke bawah bersama dengan perwakilan, bersama dengan pemuda cawangan, memahami aspirasi mereka, memahami intipati perjuangan mereka, dan terus bersama dengan mereka untuk bersama dengan saya juga. Jadi mungkin itu branding saya adalah lebih kepada kemesraan dalam persahabatan. Adakah branding, ada juga yang membaca YB Khairi sebagai intelektual begitu, maka mungkin akan ada sedikit masalah untuk sampai ke yang ada sedikit berbeza dari segi pendekatan. Jadi bagaimana usaha yang dibuat untuk short term, medium term dan long term untuk mendekatkan sebagaimana yang YB kata tadi itu? Saya tidak melihat diri saya lebih menjurus kepada intelektual. Saya lebih suka melihat pendekatan saya sebagai pendekatan yang terbuka. Kalau dijemput untuk mengadakan debat ataupun mengadakan forum di TV dan sebagainya dengan pembangkang, saya terbuka. Kalau dijemput untuk mengadakan dialog dengan pemuda-pemuda di kawasan luar bandar pun saya terbuka, kerana kita tidak mempunyai monopoli ke atas idea-idea yang terbaik. Kita kena dengar rakyat dan juga pemuda yang ada di akar umbi, sebab mereka pun ada idea-idea terbaik. Itulah. Saya nak menjelas sikit. YB melontarkan idea untuk melakukan perdebatan dalam pemuda UMNO. Tapi cadangan tu tidak mendapat sambutan yang menggalakkan daripada yang lain. Jadi sebab kita lihat sekarang pemimpin, orang muda nak tengok pemimpin yang
macho dan mempunyai satu karisma yang baik, yang tinggi. Jadi bagaimana YB hendak bawa budaya ni, hendak menukar budaya lama kepada budaya yang sekarang? Cadangan saya untuk mengadakan debat secara terbuka adalah satu contoh bagaimana saya mengutarakan satu pendekatan yang mungkin berbeza, satu pembaharuan dalam UMNO. Tetapi mungkin yang menentang cadangan tersebut adalah mereka yang biasa dengan cara yang lama. Tetapi bagi saya, kalau kita nak menjangkaui luar daripada batasan ahli-ahli UMNO untuk membuka minda rakyat, kerana rakyat akhirnya akan menilai pemimpin UMNO juga, dan pemimpin UMNO akan menjadi pemimpin kepada rakyat, pemimpin kerajaan. Jadi kita harus bercakap dengan rakyat, speak to the people, dan bukan hanya kepada ahli-ahli UMNO. Dan bagi saya ini penting untuk kita membuka dan memperluaskan pengaruh UMNO bukan hanya kepada perwakilan tetapi kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan yang kedua saya melihat dalam hal debat ini, jangan salah faham. Ini bukan untuk kita memburukkan sesama calon. Ini adalah satu peluang bagi kita secara tertib, secara gentleman untuk sama-sama kita mengutarakan visi kita. Dan saya rasa tidak salah untuk kita buat tersebut. Tapi adakah penentangan itu bermaksud beginilah agaknya sukarnya untuk mengubah budaya-budaya tertentu dalam UMNO? Adakah harus dibaca sedemikian? UMNO ini adalah satu parti yang sudah wujud lama dengan budayanya, dengan caranya, dan kebanyakan budaya dan caranya adalah cara yang baik. Kalau tidak, kita tidak akan memerintah sampai hari ini. 50 tahun. Tetapi pada masa yang sama, selepas 50 tahun lebih UMNO sudah wujud dan sudah memerintah, kita perlu ada pembaharuan. Kita perlu hidup dan juga mengamalkan politik abad ke-21 dan bukan yang lepas. Kita kena pastikan bahawa kita dilihat sebagai lebih terbuka, lebih dinamik, lebih open to criticism. Maknanya kalau ada kritikan daripada rakyat sendiri, bukan hanya ahli UMNO, kita perlu terima. Dan jangan menganggap sekali-kali bahawa pemilihan UMNO ini adalah hal dalaman, internal affair. Orang lain jangan kacau. Sebab suka tak suka, orang lain, rakyat biasa, baca tiap-tiap hari. Dan mereka pun nak menghayati, nak ada sense of ownership terhadap apa yang berlaku dalam UMNO. YB Khairi, kita berhenti rehat sebentar untuk memberi laluan kepada pariwara. Bila kita kembali nanti, kita akan berbincang tentang kecenderungan generasi muda terhadap politik yang dikatakan tidak berasaskan ras, kaum. Kita akan bincang. Selepas ini, kita akan rehat sebentar.